أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم نبيا ورسولا قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء أما بعد. Alhamdulillah, tama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke pagi ini. Justru berbanyak oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahan kita berada dan disempatkan berjumpa dengan bulan Rajab yang tergolong daripada salah satu daripada bulan-bulan haram yang Allah Ta'ala mandat muatkan pada surah Taubah ayat 36 berkenaan dengan pembinaan gagasan bulan-bulan dalam setahun bagi umat Islam, dan 4 bulan daripadanya adalah bulan haram. Manakala dalam dalil yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya bulan Islam itu ada padanya 12 bulan dan 4 daripadanya adalah bulan haram, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Al-Muharram. Wa Rajabun Mudhar, kata Nabi SAW, dan Rajab Mudhar yang berada di antara Jumadil Akhir wa Sya'ban, di antara Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Mengikut Abu Fidah bin Ismail Ibnu Kathir dalam tafsirnya, tafsir Quran Al-Azim, bila mana mensyarahkan dan juga mencerakinkan nilai yang ada dan wujud pada ayat daripada surah Taubah ayat 36 ini, dia menakalkan bahawasanya perbuatan baik dalam bulan Rajab akan dilipat gandakan. Lipat gandaan itu nampak banyak pada pandangan Imam Al-Bahaqi dalam kitab Syu'abul Iman, bila mana menyatakan dan menandakan kebaikan yang kita lakukan dalam bulan Rajab akan digandakan 70 kali ganda. Dan kebaikan itu sekiranya kita sinambungkan masuk ke bulan Sya'ban akan digandakan separa dan setara dengan ganjaran pahala sedekah, iaitu 700 kali ganda. Dan kalaulah dengan kemampuan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala limpah kurniakan kepada kita, kebaikan itu diteruskan lagi dalam mandat bulan Ramadan, maka kebaikan itu akan mendapat ganjaran pahala balasan yang amat besar di sisi Allah, kerana jumlah balasannya adalah tertakluk maktub dalam takluk Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Kemudian Ibnu Katsir juga memberikan satu peringatan, ketahui bahawa keburukan, kejahatan, kefasadan, kemaksiatan, kemungkaran yang mana mungkin dilakukan dalam bulan Rajab akan juga dilipat gandakan, akan jadi lebih besar. Kalau balasan dosa bagi orang yang buat maksiat di bulan-bulan lain kekal berada pada kiraan satunya, tetapi untuk bulan Rajab dia akan jadi lipat kali ganda, dia akan jadi double. Sebab itu wa Rajabun Mudhar, bila Nabi SAW mengatakan Rajab Mudhar, memberikan satu ihtiram, memberikan satu pemuliaan, kemuliaan, penghormatan kepada satu kabilah yang dikenali sebagai Bani Mudhar. Apa yang penghormatannya? Sebab 4 bulan tu bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Al-Muharram. 3 bulan ni semua kabilah tak perang. Tapi bila masuk bulan Rajab, satu kabilah daripada semua kabilah ni saja yang tak perang, iaitu kabilah Bani Mudhar. Adapun keturunan Nabi SAW juga bersangkut paut pada Mudhar ini, iaitu pada jalur daripada Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Mudhar ini apabila masuk bulan Rajab, mereka akan menggantungkan pedang mereka, beliung tombak mereka, anak panah mereka ditinggalkan semata-mata untuk memuliakan bulan Rajab.
dan asbab daripada melakukan perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka pada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gelar panggil pada bulan Rejab itu sanding gandingnya adalah Mudhar, wa Rajabun Mudhar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu daripada kepompong faham yang lain, bila kita memberi respon beradab dengan bulan Rejab, yang pertamanya adalah berusaha untuk meninggalkan segala perkara yang boleh menimbulkan pertembungan, percanggahan, percakaran, peperangan. Tapi kalau masuk bulan Rejab pun kita masih lagi tidak mampu untuk meninggalkan perkara ini, persis samanya kelompok Arab jahiliah yang sanggup untuk meninggalkan perang. Mereka adalah orang yang menyembah berhala, mereka adalah orang yang melakukan perjudian tahap maksima, mereka adalah orang yang minum arak, mabuk-mabukkan mereka bukannya 1-2 tetapi lebih daripada 3-4 kali satu hari. Mereka adalah orang yang tidak ada masalah dengan zina, mereka adalah kelompok yang dikenal sebagai pembunuh anak wanita dalam keadaan ditimbus hidup-hidup. Walaupun demikian jahiliahnya mereka, bila masuk 4 bulan ni mereka boleh untuk berhenti berperang. Tapi kalau kata kita, orang yang mengaku sebagai manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih lagi sukar untuk meninggalkan cetus-letus titik-titik menimbulkan peperangan, pergaduhan, segala bentuk pertelingkahan, maka kata ulama, nilai orang sedemikian adalah lebih buruk dan lebih teruk daripada jahiliah itu. Sebab tu bulan Rejab ni, bila ganjaran pahala dia besar, maka ujian dia pun besar. Dia bukan kata ujian yang cemeh-cemeh tak, dia memang ujian dahsyatnya, setetak anjau. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan bulan Rejab, kalau kita masih boleh ingat dalam telusuran perjalanan kita beberapa minggu yang lepas, kita dimaklumkan berkenaan dengan satu isu besar yang mendunia yang ditularkan, iaitu isu pembakaran Al-Quran. Bahkan mendapat respon yang amat baiklah daripada sebahagian besar umat Islam di belahan dunia, dengan tindakan Turkinya, dengan tindakan Malaysia juga turut sama bersolidariti dengan isu tersebut, nak mencetak 1 juta Al-Quran. Alhamdulillah, Turki menghalang segala bentuk hubungan diplomatik bersama dengan kerajaan Sweden. Di kedutaan Sweden di England, umat Islam kita di sana membacakan Al-Quran setiap hari di depan kedutaan. Pasang speaker baca Quran. Dah hampa punya orang duk bakar sangat, kami tolong baca. Dalam satu nilai yang lain ataupun naratif yang saya cuba dan selalu saya bawakanlah bila jadi isu ni, kalau kita melihat kepada perkara ini sebagai satu tindakan kemungkaran yang amat dahsyat, membakar Al-Quran adalah satu benda yang, ialah benda yang terlalu agresif, ekstremis, dan benda itu adalah benda yang patut membuatkan kita marah. Dan siapa tak marah kalau Quran itu dibakar? Siapa tak geram kalau Quran itu dibakar? Yang dibakar, yang membakarnya pula adalah orang yang tak kenal Islam, orang yang tak kenal Allah, orang yang tak kenal Rasulullah. Dan kalaulah orang ni dia kenal Allah, dia kenal Rasulullah, dia kenal Quran, dia kenal iman, dia ada iman macam yang kita ada, mesti dia takkan sanggup untuk bakar. Bahkan mungkin dia akan peluk cium Al-Quran itu. Sebab itu antara kepompong fikir yang kita nak kena letakkan, kalaulah orang yang sedemikian rupa membakar Al-Quran pun kita marah, kita geram, kita patut lagi lebih geram bila mana kita ni yang ada Al-Quran tapi tak pernah nak selak baca. Kita kena lebih geram bila mana kita ada Al-Quran tapi tak pernah ambil kesempatan untuk meluangkan masa untuk buka tadabbur, ambil ibrah daripadanya. Kita patut lebih marah bila mana kita ni ada Al-Quran dan kita tidak pernah marah pada orang-orang yang tak mau baca Quran. Dan ini adalah satu tempelak paling besar bagi masyarakat umat akhir zaman, bila mana kadang-kadang kita, selalu saya guna kaedah ini, iaitu terkena epilepsi komunikasi, silauan maklumat yang kita dapat. Hakikat besar Al-Quran ini dengan kita dua jalan. Yang pertamanya Iqra', yang keduanya Utlu. Iqra' ya senang, Iqra' baca, bunyikan, buka saja Quran, mana-mana ayat kita bacakan, selesai. Tapi Utlu ni susah, tilawatul Quran berat,
payah. Sebab kita nak menghayatinya, kita nak menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita, dan kita nak menyatakan bahawasanya apa intipati Al-Quran itu adalah satu perkara yang tidak ada sebarang titik penolakan kalau kita benar iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ambillah masa untuk kita refleksi diri, tengok balik adakah betul tindakan kita hari ini sampai waktu ini bila mana kita berinteraksi dengan Quran. Kerana Quran juga adalah satu perkara yang senantiasa menyegarkan kita. Masyarakat kita hari ini cari titik-titik healing. Dia nak pergi duduk tepi pantai, nak pergi tengok laut sebab nak healing. Agas Bukit Mokcun, pergi daripada sini dah dekat 2 jam lebih, dah lah sampai sana, lepas tu kena ragas pula. Duduk atas tu nak healing, tengok matahari terbit. Dalam masa yang sama pergi beli bangku tu pula RM50 je. Tak healing dah lah 50 kan, kena hentak sampai 50, nak kena beli pula. Sedangkan healing itu ada pada kunjungan perkara yang Nabi SAW telah pun diberikan pada peristiwa yang berlaku dalam bulan Rejab, iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan kita berkesempatan untuk dalam bulan ini senantiasa, insya-Allah pada bulan ini tuan-tuan akan dengar kalimah daripada surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi, Maha suci Allah yang telah asra bi'abdihi, menjalankan hambanya, lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dengan apa yang kami berkati, barakna haulahu, dikelilingnya, linuriyahu, untuk diperjelaskan, untuk dinampak pandangkan, min ayatina, daripada tanda-tanda kekuasaan kami, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bila sebut berkenaan Isra Mi'raj, tempoh perjalanan ataupun pencerahan tentang Isra al-Mi'raj terlalu luas, mega luas. Daripada kluster sebelum berlakunya Isra wal-Mi'raj, daripada perjalanan Isra-nya sendiri, perpindahan daripada perjalanan Mi'raj, daripada langit dunia nak pergi ke langit akhirat, nak pergi ke langit Allah Subhanahu wa taala menuju ke Sidratul Muntaha. Setiap segala benda yang dipertontonkan kepada Nabi SAW secara hakikat dan sedar. Kemudian Nabi SAW bukan sahaja melalui perjalanan Isra wal Mi'raj itu pada titik pergi semata-mata, tetapi juga pulang kembali. Dan lebih berat lagi, kata ulama, adalah apabila tibanya waktu untuk mencerahkan kepada masyarakat umat yang terbanyak, baik di kalangan yang beriman, baik di kalangan yang belum beriman. Itu adalah satu proses pedagogi yang berada pada tahap tinggi. Macam mana kita nak melunakkan fikir manusia, logik manusia, relevan manusia, menerima satu ketentuan yang berada pada kadar alladzina yu'minuna bil ghaib. Benda yang sukar untuk dinyata realkan. Nak realisasikan, nak nyatakan benda ni susah bagi kita lah. Tapi bila kita faham balik berkenaan dengan seluruh konsisten ataupun seluruh nilai Isra wal Mi'raj ini secara konsisten, maka kita tidak boleh lari daripada ayat 1 surah Al-Isra ini, iaitu dia bermula dengan kalimah Subhana. Bila kita buka Al-Quran, tuan-tuan baca mana-mana ayat yang ada sanding ganding kalimah Subhana, baik daripada awal ayat ataupun di hujung ayat, kalimah Subhana ataupun Subhanallah muncul, ayat itu adalah ayat yang berdiri pada prospek kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau benda ayat tu bercerita tentang masa, maka kita kena tahu yang melakukan benda itu adalah pencipta kepada masa. Kalau perkara ayat itu berkaitan dengan ruang, maka kita kena tahu perkara yang berlaku itu adalah dilakukan, diperjalankan, dibuat oleh pencipta kepada segala ruang. Dan kalau kita boleh letakkan tahap
keimanan kita untuk mengimani ayat ini pada kadar mutlak, milik kuasa penuhnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada satu pun yang kita boleh petikaikan, tak ada masalah. Yang jadi isunya bila mana ada orang cuba untuk relevanisasikan benda ni, dia nak logikkan perkara yang tidak perlu dilogikkan. Dan kita tak kata Islam ni bukanlah agama yang tidak logik. Islam agama logik, tapi logiknya logik pada iman. Dia ada logika fikir kita, dia ada logik iman kita. Kalau kata logik kemampuan fikir kita, ialah kita akan bercerita tentang satu benda yang kita biasa lalui, dan kita takkan boleh tahu benda yang kita tak lalui, dan setiap orang ada perbezaan logik mereka. Sebab itu bila Nabi SAW selesai daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, saya skip terus pada situ sebab saya suka ambil dekat dia punya point dekat yang akhir tu, sebab dia ada banyak mandat utama. Kalau kita tengok balik pencerahan tentang Buraq pun sampai hari ni masih lagi diperdebatkan. Dia punya kelajuannya kelajuan cahaya. Kenapa disebutkan Buraq daripada kalimah barqun? Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 20, kita akan jumpa kalimah barqun. Barqun maksud dia kilat. Yang tu baris fathah barqun. Tetapi kalau baris itu berubah, tambah pula alif ziyadah pada kalimah huruf yang kedua, buraq, dia jadi satu benda yang superlatif. Dia jadi terlalu laju, dia jadi tambahan, dia jadi terlalu cepat. Kalau kelajuan cahaya kita ikat pada kiraan mungkin dalam 300,000 satu saat, kilometer, 300,000 kilometer satu saat, maka untuk Buraq dia lebih laju daripada itu. Dan sebab itu dimensi masa yang ada pada perjalanan Nabi SAW adalah dimensi takluk Allah Subhanahu Wa Taala 100%, bukan pada kiraan kita. Sebab kalau kata manusia ni dia lalu satu perjalanan melalui konsep G-force sekalipun, dia akan efek dan defect pada tubuh orang tu. Dia punya dalam kalau tuan-tuan boleh cari ataupun tuan-tuan bisa tengok kan, tuan-tuan mungkin bisa maklum, kalau ada kapal terbang dia melalui satu kadar tujahan G-force, manusia yang duduk dalam kapal terbang tu dia automatik akan mengalami wajahnya seperti seorang tua. Dia macam makan time. Sebab memanglah kelajuan itu dia memecahkan masa. Bila dia memecahkan masa, maka kita melalui proses makan masa tu. Yang main kalimah makan masa tu, dia dua. Satu, kita makan masa. Yang kedua, kita dimakan masa. Dan yang tu baru yang hak G-force, bukan yang cerita Buraq lagi. Sebab tu adanya satu time yang sebelum Nabi SAW di Isra wal Mi'raj itu, Nabi diisi dengan hikmah. Hikmah ni lah satu aplikasi yang Allah Subhanahu Wa Taala install dalam tubuh Nabi SAW secara manually, dan benda itulah yang menjadi pendinding dan juga pelindung Nabi SAW dalam titik-titik kelajuan tujahan perjalanan Buraq itu. Dan benda ni lagi out of mind. Kita nak grab letak macam nak habaq dekat tuan-tuan A to Z, dia bukan benda senang. Sebab itu kita, despite all this kind of thing, kita tinggal benda ni sebab kita nak ambil yang ujung. Di saat orang pada hari ni menatijahkan kehidupan dalam satu keperluan, mencari titik-titik keluar daripada segala masalah, maka datang Isra wal Mi'raj pada asbabnya untuk disampaikan kepada kita vaksin terkuat di akhir zaman. Vaksin ni apa dia? As-salah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mandatkan salat ini pada setiap kunjungan para nabi. Sebab tu tak jadi kepelikan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ketika Nabi SAW sampai ke Baitul Maqdis. Tuan-tuan akan dengar riwayat berkenaan Nabi menjadi imam kepada para nabi. Dan adakah para nabi ini melakukan salat? Ya, salat. Bila kita tengok dalam konsep interfaith antara perbandingan agama, bila kita tengok pada jalur berkenaan dengan Nabi Isa AS sendiri secara khusus, Nabi Isa AS dalam setiap kunjungan kitab-kitab yang ada pada hari ini di kalangan agama itu, mereka juga memperincikan pergerakan solat Nabi SAW. Tetapi dajalnya kelompok ini
buruknya kelompok ini sampai Allah Ta'ala gelar panggilkan mereka sebagai syarrul bariyah adalah kerana mereka mencerai-beraikan setiap proses solat Nabi Isa AS itu. Kita buka dalam versi ini menyebutkan berdiri, buka dalam versi ini menunjukkan rokok, buka dalam versi ini menunjukkan sujud. Dan bila mana kita mergekan keseluruhannya, ya, kita dapat satu proses solat yang sempurna. Dan benda itulah yang ditutup lindung daripada kelompok ini untuk disampaikan kepada masyarakat yang beriman kepada kitab itu pada waktu hari ini. Dan bila kita tengok balik, ya, Nabi Isa AS ada melakukan ini, melakukan itu, dan semua itu adalah gerakan salat. Dan sebab itu kata Nabi SAW, solat itu adalah ibadat para Nabi, bermula daripada Nabi Adam AS. Kalau tengok dalam satu kitab daripada Syekh Abdul nama dia Al-Bantani, saya lupa nama dia. Dia sebut antara solat yang paling awal itu adalah solat yang dilakukan oleh Nabi Adam AS, solat subuh selepas dia diturunkan ke bumi. Kemudian begitu juga solat maghrib dilakukan oleh Nabi Isa AS, solat asar dilakukan oleh Nabi Yunus AS. Dan rangkuman pembinaan watak solat ini bukan hanya ada pada kita, tetapi lebihnya kita, sebab yang kita lakukan solat itu adalah ibadat para Nabi dan tidak menjadi satu wajib mesti di kalangan umat masyarakat sebelum Nabi SAW. Sebab tu perkara yang kita sebutkan tentang Isra' wal Mi'raj, ia adalah satu imbangan dan juga satu perkara yang perlu untuk kita insafi, kerana dia adalah satu perkara yang menempeling logik akal kita yang tak terdaya mana. Jangan kita doasa macam kita ni boleh lepas cekak dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, melainkan semuanya ada pada struktur perancangan Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Kemudian dalam perjalanan Nabi SAW selepas Nabi dah balik ke Mekah, diriwayatkan dalam hadis antara orang yang terawal bertemu dengan Nabi adalah Abu Jahal. Nabi selepas pada pagi itu, Nabi duduk di depan rumah Nabi SAW. Nabi melengung, termenung Nabi. Ada riwayat menyebutkan Nabi memikirkan bagaimana nak menyampaikan kepada masyarakat, kepada orang, pada manusia, dengan keterbatasan fikir itu. Dan kemudian celah tu Abu Jahal main tanya dekat Nabi SAW, "Ma bika ya Muhammad?" Ada apa dengan kamu wahai Muhammad? Tengok duk melengung. Abu Jahal dia ada satu sifat. Dia suka jadi pemula kepada berita. Jadi kalau ada jenis sifat macam tu kena jaga. Kan? Masuk dapat satu berita, kita nak hantar dalam grup WhatsApp. Dia ada rasa aku nak jadi orang pertama tu. Hak tu sifat Abu Jahal kata ulama. Kan? Tapi kalau kematian nampak tunggu 4 hari baru abang tu bukan dia lah. Hak tu teruk kan. Ni dia Abu Jahal, dia memang sifat tu. Dia jadi macam dia tak boleh, dia kena cerita, dia kena beritahu ke orang. Dan kemudian Nabi SAW cerita dekat dia satu demi satu. Dalam riwayat dia sebut Abu Jahal menahan gelak. Abu Jahal buat serius untuk dengar. Pada Abu Jahal masa tu dengan sifat antagonisnya, dengan segala perkara yang tak puas hati dekat Nabi, dia kata yang ni memang poin besar, yang ni memang dahsyat punya benda. Kalau benda ni orang tahu memang Muhammad kena, memang Islam tak ada. Dan dia tahan gelak. Dia sebut dekat dalam riwayat, memang dia tahan gelak, dia tak mau gelak depan Nabi. Dan kemudian dia kata dekat Nabi SAW, mau tak kalau aku panggil orang untuk berkumpul dan kau ceritakan benda yang kau cerita dekat aku ni dekat semua orang? Nabi kata mau. Abu Jahal apa lagi, dia kontak grup WhatsApp semua duk ada. Kata ulama, dia jadi penganjur ceramah Isra' Mi'raj yang pertama di dunia. Jadi kalau ada orang yang duk anjur ceramah Isra' Mi'raj, tanya dekat dia siapa mula-mula anjur? Abu Jahal. Kemudian dekat situlah disebutkan bagaimana Abu Jahal dengan Nabi SAW bergandingan. Tidaklah berjalan berpegang tangan, tetapi naik ke satu bukit. Dan riwayat sebut Jabal Abi Qubais. Dan perjalanan Nabi bersama dengan Abu Jahal tu telah pun trigger, memicu pemikiran di kalangan orang Mekah, iaitu Muhammad dengan Abu Jahal dah okey, lepas dah ada persepakatan, sebab tu boleh berjalan sekali. Sedangkan Abu Jahal punya misi dan visi yang lebih besar untuk menumbangkan Islam,
iaitu dengan membiarkan Nabi SAW menceritakan pada faham dia kebodohan diri. Maka bila Nabi dah naik, dia pun beritahu dekat Nabi, ya Muhammad, ceritakan benda yang cerita dekat aku tadi dekat semua orang. Maka bila orang dah trigger Nabi SAW dengan Abu Jahal naik ke bukit, orang Islam datang berpusu, orang yang tak beriman, pengikut Abu Jahal juga datang memenuhkan ruang yang ada, dan mereka menantikan apakah kalimah yang bakal keluar daripada pembawa An-Naba ini, pembawa berita-berita besar, iaitu Nabi SAW. Abu Jahal bila ditinggalkan Nabi SAW, dia turun, dia cari klik dia, dan dia turun menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab dia tahu kalau Muhammad SAW boleh cerita benda ni, seluruh Mekah memang akan menerak dia. Siapa nak percaya dengan sequel cerita daripada Isra Mekah ke Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, lepas tu turun balik, kemudian sampai ke Mekah semula dalam masa yang tak terjejah. Bagi dalam bahasa faham kita, tak terjejah waktu pun. And then bila Abu Jahal bersama dengan kawan-kawan dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, dalam riwayat sebut Sayyidina Abu Bakar tak tahu apa-apa yang berlaku dekat Nabi, Isra ke Mi'raj ke, apa pun dia tak tahu. Dan dia kata yang beritahu dekat aku keseluruhan, spesifik, every single inch fiber cerita tentang Isra Mi'raj, siapa cerita aku? Abu Jahal. Yang Abu Jahal tu, dia pula tolong pergi sampaikan benda benar ni kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan dia pun cerita bumbang kan, duk cerita habaq macam ni, habaq macam tu. Dan Sayyidina Abu Bakar kata, dalam riwayat kata dua, bila dia dah habis, dia pun tanya Sayyidina Abu Bakar, apa pandangan kamu wahai Abu Bakar tentang kesahabat kamu ni? Ni dia dah something wrong lah ni. Pasal cerita benda yang out of mind, benda yang tak masuk akal, nonsense. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kata dua, dalam riwayat sebut, wahai orang Mekah, kalaulah benda langit boleh datang kepada Muhammad SAW, dan kamu ceritakan padaku Muhammad berjumpa dengan benda-benda langit, ia adalah satu benda yang tak ada masalah bagiku. Kalau benda di langit boleh turun mai dekat Nabi, dan Nabi nak naik ke langit jumpa benda-benda di langit, benda tu tak ada masalah. Itu satu. Dan itu membuka ruang yang satu lagi, kalau sempat kita masukkan juga. Yang kedua, kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Ahlul Quraisy, kalaulah di depan aku ini ada satu dinding berwarna putih, dan kemudian Muhammad SAW mengkhabarkan kepada aku, wahai Abu Bakar, dinding itu berwarna hitam, nescaya yang benar adalah Muhammad SAW, yang menipu adalah mata aku. Allah Rabbi. Tu yang kata dapat gelar panggil As-Siddiq. Bukan besar, bukan kata kecil-kecil punya benda. Dia kata kalau depan aku ada tembok warna putih, memang putih, aku nampak putih, tapi Muhammad kata aku tembok tu hitam, maka yang benar tidak ada yang melainkan yang benar melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menipu siapa? Mata aku. Yang ni tingkat kepercayaan, keimanan Sayyidina Abu Bakar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang takkan mungkin, saya sebut kata takkan mungkin ni kerana apa? Dia punya konsistensi dengan Nabi tu terlalu padu. Memang padu, sentiasa berada dalam keadaan menambahkan kepercayaan pada Nabi SAW. Dan kemudian lepas Sayyidina Abu Bakar kata lagu tu, maka hati Abu Jahal dan juga kawan-kawannya semuanya diluluhkan, ibarat satu daging yang diangkat daripada tulang dan jatuh berturutan. Tak ada benda yang mereka nak boleh petikai kepada Sayyidina Abu Bakar tentang Nabi SAW. Maka apa Sayyidina Abu Bakar buat? Sayyidina Abu Bakar Allah Ta'ala detikkan dalam hati dia untuk bergerak menuju ke kota Mekah, mencari mana kekasihnya Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi dah menceritakan keseluruhan. Masyarakat umat terbanyak di Mekah pada waktu itu dah pun dengar seluruh cerita Nabi SAW, dan mereka berada pada banyak karakter di bawah ni. Ada yang disebutkan riwayat, ada yang gelak sampai menepuk-nepuk tanah. Bukan dekat tepuk tanah, gelak tepuk tanah, ambil tanah tak atas kepala pula. Habaq kata Muhammad ni betul-betul dah tak betul dah ni. Dia pergi cerita dia happy dalam masa satu malam saja, lepas tu patah balik, lepas pekat duk gelak dekat dia. Ada kalangan yang beriman kemudian terus menafikan keimanan mereka pada Nabi SAW, murtad. Dia punya kesan dia tu.
Dia punya risiko dia sampai tahu tu. Dan ada yang fikir, pasal apa Nabi cerita benda-benda macam ni? Awak pergi habaq macam tu. Macam mana kita nak menyampaikan dakwah? Kita patut point ni, Abu Jahal dengan Nabi SAW telah pun menunjukkan satu macam kesepakatan. Maka orang yang beriman ni dia fikir time ni lah untuk tarik yang mana belum Islam. Tapi bila Nabi cerita lagu tu, macam mana mereka nak Islam ni? Ini dah terlalu magical, satu benda yang terlalu ajaib. Maka situasi yang ada di bawah ini berantakan. Dan Sayyidina Abu Bakar bila dia sampai, disebutkan riwayat manusia berbincang-bincang. Manusia yang duduk di bawah ni duduk bersembang, duduk berbisik-bisik, bercakap-cakap tentang ketidaksahihan cerita pada pandang mereka kepada Nabi SAW. Itu Muhammad duduk bercakap. Dan cakap kecil-kecil ini sehingga menimbulkan satu ruang bunyi yang membingitkan. Punya ramai duduk berbisik. Boleh faham Bila ramai duduk bisik, maka kata ulama, Sayyidina Abu Bakar menjadi orang yang pertama menghapuskan segala fitnah. Datang daripada kejauhan sampai dekat kaki bukit itu, Sayyidina Abu Bakar terus memanggil, "Ya Muhammad," dengan panggilan yang kuat. Bila macam kita lah duduk dalam majlis ilmu ataupun duduk di satu tempat, kita duduk sembang aku, tiba-tiba satu orang yang masuk pintu, dia panggil orang. Dia dengan panggil itu dengan suara keras. Maka yang tengah duduk bercakap ni berhenti dan pusing tengok siapa yang panggil. Dan itu yang berlaku ketika itu. Fitnah itu dihentikan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan satu panggilan. Bila mana dah dipanggil Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar mengatakan segala apa yang berlaku itu adalah benar ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Bakar teruskan berjalan sampailah duduk dekat Nabi SAW. Cuma kata Sayyidina Abu Bakar, bila engkau menceritakan perjalanan engkau ke Masjidil Aqsa, maka di kalangan kita, kabilah orang Arab Quraisy, ada yang baru saja balik daripada Syam, baru balik daripada Palestin. Maka mereka adalah orang yang masih lagi segar ingatannya tentang Masjidil Aqsa. Jadi boleh tak kalau bagi ruang dekat mereka untuk bertanya kepada engkau tentang situasi terkini Masjidil Aqsa? Maka Nabi kata boleh. Maka Sayyidina Abu Bakar pun kumpulkan beberapa orang, disebutkan riwayat berbelas juga, tanya siapa kabilah yang ikut dalam ekspedisi ke Syam yang baru-baru ni, baru balik. Maka adalah pakat mai, hampa pergi tak Masjidil Aqsa? Pergi. Hampa ingat lagi Masjidil Aqsa? Ingat, sebab kami baru balik. Jadi kerja hampa adalah tanya dekat Nabi SAW. Dan hampa kena ingat, kalau dia cakap benda tu betul, hampa kena kata betul. Kalau dia cakap benda tu salah, hampa kena tegur dah kata benda tu salah. Dan kemudian bila Sayyidina Abu Bakar dah mempersiapkan persiapan sedemikian, maka Sayyidina Abu Bakar bawa mereka untuk bertanya kepada Nabi SAW. Dan ditanya kepada Nabi bertubi-tubi, satu demi satu. Dekat situ ruang yang disebutkan kata Nabi SAW, ketika mana ditanyakan tentang Masjidil Aqsa, dibentangkan di depan Nabi pandangan Masjidil Aqsa directly. Nabi nampak dengan izin Allah SWT. Maka ditanya tentang berapa banyak tiang Masjidil Aqsa, bagaimana dindingnya, pokok yang ada dan sebagainya. Nabi jawab satu demi satu. Kesangsian mula luruh satu demi satu. Mereka pun terkejut, betul ni. Kemudian kata ulama, orang Arab Quraisy pada waktu itu, mereka agak tak puas hati bila Nabi sebut perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu. Mereka tak kalut yang hak Mi'raj. Mi'raj Nabi naik ke langit tu, mereka tak ada masalah. Sebab benda tu adalah benda yang bahasa kita macam malai fikir. Hak yang bab naik langit ni pi lah. Tapi bila kamu cakap kamu pi ke Masjidil Aqsa dalam masa satu malam, yang ni marah. Yang ni marah bang. Marah sebab perjalanan nak menuju Masjidil Aqsa dengan kemampuan pengangkutan terlaju pada waktu itu mesti 30 hari pi, 30 hari balik. Paling laju 30 hari pi, 30 hari balik. Tu pun naik dengan unta merah. Bila naik dengan unta pula, unta satu hari jalan 5 jam. Dia masuk Panjskat pukul 8, lepas tu 5 jam dia akan stop. Ambil pekho tolak ke belakang, dia tak bergerak. Dia nanti diam buat leng lagu tu Sekali dah cukup time dia, bangkit pula, dia akan jalan pula 5 jam dengan cara dia lah. So 30 hari pi, 30 hari balik. Nabi boleh cut off benda tu satu malam. Dan benda tu yang membuatkan orang Quraisy ni dia tak puas hati.
Sebab tu Allah Ta'ala mandatkan dalam Quran pada surah Quraisy, nak habaq kata mereka ni adalah orang yang amat-amat sensitif ataupun amat-amat alert dengan nilai-nilai logistik. Boleh faham Li ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was-saif. Allah Ta'ala sebut orang Quraisy ni orang berdagang. Mereka ini adalah orang yang rihlah, orang yang berjalan, orang yang keluar berdagang dalam waktu sejuk dan juga waktu panas. Dan dia punya keadaan mereka konsisten melakukan perjalanan pi balik merata, Yamannya, Syamnya, pergi ke Habasyah dan sebagainya. Jadi bila ada orang yang boleh melangkaui dan melampaui kemampuan perjalanan mereka yang paling laju, maka benda ni trigger lah. Benda ni trigger. Dan nilainya mungkinlah kalau tuan-tuan bukan tuan-tuan lah, kalau ada orang tu dia duk gila pula, dia duk suka main kereta bagi contoh, pakatlah pergi berhimpun dekat tempat expose Barang Jaya, mai tengok buka bonet, tunjuk barang hak original hak paling piau punya. Dan kita pun duk buat juga benda tu, tiba-tiba kita beli harga mungkin 4,000 5,000, hak orang tu dia beli dalam 600 700. Kita kata betul ke ori, dia kata betul ori, pergi tengok ni, kita jadi lagu tu. Boleh faham? Duk beli barang selalu RM5, tetap mai abang RM5. Dia takkan kot aku duk beli 10 tahun dah RM5 menentang ni, takkan boleh dapat RM5. Dia jadi lagu tu lah. Dia jadi tertarik dan trigger macam tu. Dan kemudian bila Nabi SAW telah meranapkan segala bentuk intimidasi lah, segala bentuk tidak puas hatinya orang kafir Quraisy pada waktu tu. Sebab bila mereka dengar jawapan Nabi, mereka tercengang. Sebab benda yang Nabi sebut tu betul, bahkan masih bau. Tuan-tuan juga kena ingat, Majlis Al-Aqsa bukan statik, dia bukan konsisten macam tu daripada zaman Nabi Isa sampailah ke zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak, dia akan berubah. Kadang-kadang dengan kain dia punya tudung depan pintu masuknya, dengan tiangnya, warna dinding dan sebagainya, temboknya, mesti akan ada perubahan. Maka perubahan itu diceritakan Nabi SAW sama macam mana mereka yang baru balik ni. Maka benda tu jadi satu benda yang telah pun mencerahkan kerisauan dan juga ketidakpuasan hati mereka. Sebagian para sahabat telah merasakan kemenangan lah, sebab benda yang Nabi sebut tu betul, dan mereka tak boleh bertikai. Satu pun mereka tak boleh bertikai. Lebih dahsyat lagi, Nabi tak tinggalkan benda itu berlalu begitu sahaja. Orang yang tadi duduk dalam keadaan tak berapa nak beriman, kembali beriman pada Nabi SAW. Orang yang tadi pakat duk gelak senyap 1000 bahasa, bunyi riang, krik-krik kat tepi tu, pasal tak boleh nak kata apa, benda yang Nabi sebut betul. Yang masih benci dekat Nabi terus kembali membenci Nabi SAW. Tadi masa Nabi mula cerita, mereka pakai duk tibai, itulah hamba duk percaya lagi dekat Muhammad SAW. Lepas tu bila Nabi dah habis cerita, Muhammad SAW ni memang tak boleh pakai, dia benda tu, dia jadi lagi marah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, wahai Quraisy, sesungguhnya dalam perjalanan pulangku, ketika mana aku nak sampai ke Mekah, daripada atas burak aku melihat ada satu kafilah, ada satu pedagang, satu rombongan perdagangan yang sedang berjalan balik menuju ke Mekah. Dan aku kenal lah mereka tu, Nabi kenal mereka lah sebab mereka adalah orang Mekah. Dan kemudian Nabi SAW kata, ketika aku melihat mereka semalam, waktu malam, mereka dalam keadaan sedang mencari-cari unta mereka yang hilang. Sebab mereka pergi berdagang ni, mereka kena bawa unta banyak lah. Satu untuk sumber susunya, kemudian untuk makan dan sebagainya, untuk bawa barang. Tapi masa balik tu, unta mereka ni hilang. Dan mereka sedang mencari-cari unta tu. Aku daripada atas, Nabi SAW daripada atas, nampaklah unta tu tak mana. Maka Nabi sebut dekat mereka ni, wahai fulan, sesungguhnya unta kamu berada di lembah fulan. Unta hampa ni ada dalam lembah kebun yang ada di kawasan sekitar. Sebab daripada atas overview tu nampak, daripada bird view tu nampak. Maka Nabi SAW beritahu dekat mereka, kalau hampa nak dapat ke unta hampa pergi ke lembah tu. Dan kata Nabi SAW, rombongan ni dengar suara aku dan mereka ikut apa yang aku cakap, dan mereka menemukan unta mereka. Dan kemudian barulah Nabi sampai ke Mekah. Ulama pecahkan lagi isu tentang cerita tu. Nak abang kata perjalanan Nabi SAW, dia duduk dalam satu dimensi waktu yang kita tak boleh nak rungkai.
Sebab kalau kita isukan tentang kelajuan semata-mata, laju yang amat laju ni, kita kalau bawa laju sangat pun, kereta main sebelah kita tak pasal mau plate over kalau berlaju sangat. Ataupun bangunan apa di kiri kanan kita tak perasan. Tuan-tuan bawa F1 punya kereta balas 1700, takkan nampak siapa duk jual asam buih tepi jalan, tak perasan lah. Tapi ni Nabi SAW dalam perjalanan boleh nampak benda tu. Maksudnya actual time lah, waktu yang sama lah. Cuma mungkin benda tu duduk dalam, orang kata apa, dimensi yang bukan kemampuan untuk kita capai. Dan kemudian kata Nabi SAW kepada orang Mekah, sesungguhnya kabilah pedagang ni akan sampai dalam masa 3 hari. Hak ni lagi suspend. Mereka ni akan sampai dalam masa 3 hari. Dan kumpulan pedagang ni pula, ketua unta mereka diikat dengan tali berwarna merah. Dia ada grup juga, macam orang duk pergi umrah lah kan. Hak ni geng tengkuk purple, hak ni geng tengkuk oren, hak ni geng tengkuk hijau. Dia ikat kain tu. Nak abang kata lepas ni geng umrah mana kan. Hak ni unta, yang unta ni kepala unta-unta tu dia ikat dengan tali merah. Maka Nabi SAW meninggalkan persoalan ini, membuat-buat dalam hati setiap masyarakat Mekah pada waktu tu. Dan Nabi dah selesai bersama Sayyidina Abu Bakar meninggalkan tempat tersebut. Kemudian orang Mekah, selain daripada mereka menerima apa yang Nabi SAW ceritakan tentang Masjidil Aqsa itu adalah benar, tapi dalam masa yang sama mereka pun betul kan ni, ada kabilah nak sampai ni kan. So 3 hari 3 malam tu mereka duduk tahu mana, duduk tunggu mana dia kabilah yang Nabi SAW cerita tu. Cecah saja matahari pagi hari ketiga, maka penduduk kota Mekah bertumpu di kawasan sekitar utara pintu masuk daripada Juhfah, melihat ke kawasan perjalanan rute yang akan digunakan oleh kabilah pedagang yang bergerak daripada Syam nak masuk ke Mekah. Dan daripada kejauhan mereka nampak satu kabilah pedagang sedang mara masuk menuju ke kota Mekah. Belum sempat kelompok ni nak masuk kota Mekah, meluru mereka mendapatkan kabilah pedagang ni. Dan daripada jauh mereka nampak dah betul, unta yang pertama tu kepala unta ikat tali tengkuk warna merah. Kemudian mereka pergi jumpa orang-orang yang ada di kalangan kabilah tu tadi. Terus mereka tanya, adakah kamu orang yang baru balik daripada Syam? Ya, kami baru balik pada Syam. Adakah kamu dalam perjalanan telah hilang unta kamu? Ya, unta kami hilang. Adakah kamu telah mendengar satu suara daripada langit menceritakan di mana kedudukan unta kamu? Ya, ada suara daripada langit dan kami dengar. Dan adakah kamu ikut suara tu dan kamu dapatkan unta kamu? Ya, kami ikut suara tu dan kami dapatkan unta kami balik. Kemudian ditanya, kamu tahu tak suara siapa tu? Kata, mana kami nak tahu, kami cuma dengar daripada atas saja. Dan orang Mekah mengatakan, sesungguhnya suara itu adalah suara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai terah tu kebenaran mai menginjak kepala-kepala kekafiran itu. Sampai macam tu Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala tunjukkan. Tetapi bila bicara bab kafir, bila bicara bab kekufuran, orang-orang yang menutup diri daripada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maupun segunung kebenaran kamu hentakkan di atas kepala mereka, tetapi bila hati, naluri dan nurani mereka tidak mahu seinci pun memeluk nilai kebaikan kebenaran, maka tak mampu untuk kita melakukan apa-apa, melainkan kena yakin benar. Yahdi man yasha, Allah jualah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Sebab tu Isra wal Mi'raj, dalam sekuel yang saya ambil ini, dalam kluster terakhir tentang Isra wal Mi'raj ini, antara benda yang perlu untuk kita senantiasa segarkan dalam kehidupan kita adalah selalu untuk mensyukuri nikmat iman yang berdiri pada titik la raiba fi, tidak ada keraguan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jadi orang yang memegang pundak kebaikan pada ayat la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Dan benda ni adalah tunjang utama dalam menjadi pasak untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah mendepani harung getir cabaran akhir zaman. Kalau dalam diri dan hati kita sampai ke saat ini, pagi ni, masih ada perkara-perkara yang kita prejudiskan ataupun perkara yang kita petikaikan tentang Nabi SAW, maka beristighfarlah dan berselawatlah.
Kerana pada baginda Nabi SAW tidak ada satu inci pun perkara yang boleh dan mampu untuk kita pertikaikan. Kerana Nabi SAW berada pada titik wahyu yuha. Yang Nabi buat adalah termasuk dalam setiap perkara yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi SAW. Sebab tu proses memahami konsep Isra wal Mi'raj pada nilai penghujungnya itu adalah berdiri pada titik keimanan, dan dia adalah mukjizat terbesar selain pada Al-Quran. Kalau tuan-tuan buka dalam sekian banyaknya kitab sirah menceritakan tentang Isra wal Mi'raj, dia adalah satu perkara yang dimuatkan tentang mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Mukjizat yang Allah Taala izin, yang Allah Taala berikan, yang Allah Taala limpahkan kepada Nabi SAW sebagai satu perkara yang perlu untuk kita insafi bahawasanya Allah berkehendak melakukan sesuatu pada kalamnya. Bila kun kata Allah, fayakun. Sebab tu dia tak terikat dengan logika masa, tak terikat dengan logistik tempat, tak terikat dengan ruang dan sebagainya. Dan kalau kita tengok balik, ada ulama memperincikan kenapa pergi ke Masjidil Aqsa. Nabi boleh je naik terus daripada Masjidil Haram, Nabi boleh saja terus naik daripada rumah Nabi SAW. Tapi kenapa melalui satu proses Masjidil Aqsa? Sebab kalau Nabi SAW terus naik ke langit, maka kata ulama tidak ada ruang perdebatan di kalangan orang yang pernah sampai ke satu tempat yang tak pernah dipijak. Maksudnya langit Nabi seorang yang sampai. Orang manusia ni siapa pernah sampai langit? Ayah pin tak lah kan, tu alam sebalik mata. Ni abang kata yang pernah sampai langit macam tempat Nabi SAW. Ada tak? Tak ada. Tapi bila sebut Masjidil Aqsa, ramai yang triggered. Bila sebut Masjidil Aqsa, ramai yang yang betul, aku baru pergi ya. Takkanlah benda tu dia tahu, takkanlah dia pergi cepat sangat. Sebab tu penting untuk kita faham proses dan juga nilai dalam Isra wal Mi'raj. Kena faham proses dan jangan pernah protes. Tapi bahasa kasar lah bila kata jangan protes, kata mafia sangat kot. Tak. Kita takkan mampu untuk protes kalau kita tengok benda ni dengan kadar ilmu. Macam mana perbincangan ulama tentang orang kata apa, kedudukan lokasi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa 1239 km titik ke titik direct. Kalau kata direct pun 1239 km. Kita ambil perjalanan kita paling laju pun nak sampai ke Johor mungkin dalam 800 km tu ada berapa jam lah. Ni Isra wal Mi'raj Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi SAW. Dan dalam banyak kupasan kesimpulan, kehebatan dan keagungan ini diberikan kepada Nabi SAW. Kata ulama, yang pertama kerana Nabi sabar atas ujian. Ujian Nabi banyak tuan-tuan sebelum berlakunya Isra wal Mi'raj. Kematian Sayyidatina Khadijah, isteri tercinta, kematian Abu Talib, bapa saudara tercinta, dakwah ditolak daripada Taif. Dalam sekian riwayat juga menyebutkan bagaimana Nabi SAW berada dalam satu kedudukan yang bukan tidak keruan, tetapi ujian yang mendatang itu terlalu berlapik-lapik, berterusan. Ibtila, musibah yang menimpa Nabi SAW adalah satu benda yang tidak tertahan. Maksudnya satu demi satu demi satu, dan benda tu berturutan. Dan sebab itu dalam hujung ayat surah Al-Isra yang pertama itu, Allah Ta'ala menutup dengan kalimah innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Patut kalau ikut pada ayat tu, dengan gagasan segala perkara yang Allah Ta'ala buatkan kepada Nabi SAW, pada kalam faham kita mungkin Allah Ta'ala akan tutup innahu wal aliyul azim sebagai contoh kekuasaan Allah. Tetapi kenapa sami'ul basir? Kata ulama, ini adalah satu ayat yang nak menceritakan kepada kita jangan pernah takut dan risau dengan segala musibah yang menimpa. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Di saat dunia pada waktu itu untuk Nabi SAW ditolak dakwahnya, di kota Taif dilempar batu kepada Nabi SAW,
diherdik kepada adas yang memuliakan Nabi oleh Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah ketika Nabi berehat sebentar di kebun milik mereka balik daripada Taif, dengan lumuran darah yang meleleh di tubuh Nabi SAW. Allah melihat dan Allah mendengar apa yang berlaku, dan sebab tu jangan pernah putus asa untuk bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu bukan berkeseorangan dalam dunia ni, kamu ada Allah. Jalannya apa? Jalannya adalah mandat yang ada dalam Isra wal Mi'raj, iaitu salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Sebab tu yang saya duk sebut selalu benda ni, saya beritahu sebelum kita nak healing tu, banyakkan salat. Salat tu adalah healing yang paling TikTok. Nabi sebut kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, iqamat, kami nak berehat dalam salat. Solat Nabi lama tuan-tuan. Ada sebut dalam riwayat 8 juzuk 4 halaman. Nabi baca Al-Quran daripada surah Al-Baqarah sampai surah Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Baru Nabi rukuk. Surah Siti Aisyah boleh mula insya-Allah. Daripada 4 orang dah tertinggal imam tu dia kali buang tu saya tak anjau punya. Solat zuhur Nabi surah At-Takwir, rakaat pertama bang. Kita ina atina tu pun dah cukup dah habis dahsyat ni. Habis baca habis fikir dia tak. Dia nak baca inna anzalna, tapi pasal dia tak pernah ingat tu, dia inna a'taina juga dia tahu tu. Dia tak main inna anzalna. Sebab tu solat Nabi SAW lama, sebab itulah waktunya ruang untuk berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam setiap kunjungan rukun solat tuan-tuan, kita tumpu pada setiap sujud minta kepada Allah. Bukankah dimuatkan dalam Al-Quran kisah Nabi Ayub AS? Bukankah dimuatkan dalam Al-Quran kisah Nabi Zakaria? Nabi Zakaria antara yang lebih jelas, kisah Nabi Zakaria bermohon kepada Allah di mihrab dalam solat, keadaan dia berdiri. Dia beritahu dalam doa dia kata, ya Allah, aku ni rambut dah putih, badan dah letih, tua dah, umur dekat 100 tahun dah, dan aku belum memiliki zuriat. Wa antal khairul warithin, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang memberikan warisan. Dan Allah jawab doa dia dalam keadaan dengan tekanan emosi yang datang daripada suasana terhadap dia dan isteri. Orang duk kata dekat dia, bini takkan mengandung lah. Bini 100, umur dekat 100 tahun dah, mengandung lah. Kalau mengandung pun mati je nak tu. Maka Allah, calculation Allah lain. Allah kata dekat Nabi Zakaria, isteri kau akan mengandung dan anak itu adalah bernama Yahya. Nama tu Allah Ta'ala bagi siap-siap. Pasal apa Yahya kata ulama? Sebab manusia kata kalau bini dia mengandung anak mati. Tetapi Allah kata tidak, Yahya yang hidup. Allah yang menghidupkan. Sebab tu jaga. Umur dah 70 balik tengok bini jaga. Saya selalu pesan kat maklum-maklum tu, maklum jangan ubah muka kongkiak kat lelaki. Sekali balik tentu kena buka buku merah. Sama juga dengan Siti Sarah, perkara yang sama, tapi bezalah. Yang untuk Siti Sarah gembira atas kebaikan yang diberikan kepada orang beriman yang lain, maka dapat kurniaan zuriat Nabi Ishak. Bukan terkait Ishak, beritahu siap-siap daripada Ishak akan Yaqub. Sebab itu bila sebut berkenaan benda ni, maka dalam satu hadis qudsi kata Nabi SAW, apabila hamba aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, membacakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan mengatakan kepada hambanya, hamidani abdi, hamba aku sedang memuji kau. Ar-Rahmanur Rahim, sesungguhnya hamba aku sedang memuliakan kau. Maliki yaumiddin, hamba aku sedang mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika ini kata Nabi, hadza baini wa baini abdi, ini adalah antara aku dengan hamba aku. Bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu, itu adalah timing antara kita dengan Allah. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala pada kalam Nabi SAW dalam hadis kursi tersebut, wali abdi ma sa'ala, dan untuk hamba ku atas apa-apa yang dia minta. Bila kita baca ayat kelima surah Al-Fatihah setiap kali solat, tak kira lah solat fardu ke, solat sunat ke, apa ke, bila mai ayat tu tolong alert. Masa mai dekat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca tu je, tancapkan dalam hati kita, pasakkan dalam hati kita titik yang paling dalam,
keperluan apa yang kita nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap kunjungan solat. Sebab solat itu sendiri adalah doa, tuan-tuan. Solat itu adalah doa. Sebab tu bila main dalam bab sujud, ya sujud Nabi lama. Cuma yang lebih lama adalah sujud last. Ada juga kata tidak, tak ada kira sujud mana pun. Nak minta pada sujud pertama ke, sujud kedua ke, sujud ketiga ke, sujud keempat ke, silakan. Kemudian bila lagi sebelum kita bagi salam, kalau boleh ada rangkuman doa yang terbaik yang boleh kita pasakkan di waktu akhir sebelum kita menyelesaikan salat, sebelum memberi salam, banyakkan doa pada ketika itu. Selain pada doa, ya muqallibal qulub sabiq qalbi ala dinik wa ta'atik, Allahumma inni a'udzubika minal azabin nar wa a'udzubika min azabil qabri wal lughud wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh baca banyak doa. Cuma kalau kita solat seorang, yalah mungkin kita boleh drag sampai beberapa waktu. Tapi kalau dengan imam, kena ada ihtiram, memuliakan imam. Imam selesaikan solat, kita pun bersegera untuk selesaikan solat. Itu cara menjaga qudwahnya. Sebab itu tuan-tuan, solat adalah satu manifestasi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ulama berkalam, kalau kamu nak mendengar apa yang Allah cakapkan kepada kamu, banyakkan membaca Al-Quran. Dan kalaulah mungkin kamu nak Allah mendengar apa yang kamu nak cakapkan kepada Allah, banyakkanlah solat. Dan benda ni yang kadang-kadang terlepas pandang daripada kalangan masyarakat umat, sampai terpaksa untuk mencari titik ketenangan dalam tempat-tempat jin bertendang. Saya pun tak faham juga kan. Bukan kata kita nak menempelak kelompok ni, tidak. Mereka mencari, maka kita beritahu. Nak healing dan sebagainya, kita beritahu. Nak chill, kita beritahu. Chill Nabi, healing Nabi, semuanya dalam solat. Sebab solat itu dia akan titik dan nanti dia akan main dalam keadaan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kan kita hari ni zaman akhir ni dua penyakit ni besar. Khauf, takut tak tawan punca. Huzun ataupun hazan, sedih tak tawan hala. Takut tak tahu pasal apa. Hang pasal apa? Takut. Siapa takut? Aku pun tak tahu pasal apa. Nak bak anxiety ke, apa benda ke, kita tak tahu. Depression ke apa ke. Main pula satu lagi sedih tak tawan hala. Memang sedih tak tawan hala sungguh. Tengok gamak di luar lipat tisu. Kan duk sukses. Pasal apa riau? Tak tahu pasal apa, sedih tengok ni. Sedih kata Imam Syafi'i, kalaulah manusia tu tahu bahawasanya kain kafan dia sedang ditenun, dia takkan duduk dalam keadaan boleh bergembira. Nabi SAW juga menyebutkan dalam kalimah, menyatakan ajibnya manusia tu pelik. Dia tahu kata neraka tu benar, tetapi dalam masa yang sama dia masih lagi buat benda-benda yang membolehkan dia untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu syurga tu betul, tapi dia tak mau pun buat benda-benda yang boleh menempatkan diri dia ke dalam syurga. Sebab tu tuan-tuan, perkongsian terakhir ini, dia Isra Mi'raj ni, dia ada banyak part lah. Cuma saya ambil part yang last tu lah. Dan mula pada side A pakai tak jumpa side B ni. Lepas tu nanti kalau ada mungkin benda-benda yang bersalah tanggapan ataupun bertembung pendapat, saya mohon maaf pada tuan-tuan. Dan saya tak ada masalah dengan perkara itu. Cuma yang kita kongsikan ini adalah nukilan-nukilan daripada para alim ulama untuk disampaikan. Dan ambil kesempatan untuk minta kepada Allah diberkati bulan ni bagi kita. Sebab tu doa dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan kata ulama, Rajab dengan Sya'ban memang kena minta berkat. Ramadan pasal apa? Tak ada berkat lah. Bukan Ramadan tu tak berkat, Ramadan tu sendiri dah berkat lah. Sebab tu kita panggil Ramadan Al-Mubarak, bukan Ramadan Al-Murtaba. Dia kata Ramadan dekat ni duk nampak mentabak cerok Tok Kun ni. Dia jadi dia tak tu kan ya. Sebab tu Ramadan daripada nafas awal maghrib dia sampai titik akhir perpisahan di waktu asar 30 ataupun 29 Ramadan itu seluruhnya adalah barakah. Tuan-tuan bercakap bulan tu barakah. Tuan-tuan bernafas bulan tu barakah. Tuan-tuan berjalan bulan tu barakah. Tuan-tuan hubungkan silaturahmi bulan tu barakah. Tuan-tuan makan, minum, iftar, sahur, semua barakah. Sebab seluruhnya adalah keberkatan. Tapi Rejab belum tentu. Sebab tu kita kena minta berkat. Tambah-tambah lah pula dalam isu macam-macam lah. Nak kata dekat orang tu, nak kata dekat orang ni, model tengah banyak bulan Rejab ni. Sebab tu kita kena usaha untuk hold teman-teman dalam grup WhatsApp. Ya memang ada model kita nak tibai kawan tu, tapi pasal bulan Rejab ni kontrol lah, kontrol.
Dan saya tak kata nanti bulan Syaban pakat pergi hantar mempak karang kat dah. Tak. Kalau boleh kontrol sampai Ramadan, alhamdulillah. Tapi itulah abang atas manusia. Ni kita masuk pula rejak tu, ish modal banyak ni, kalau aku tak hantar ish rugilah. Lepas ni dah lah buat benda-benda mungkar dan sebagainya. Kalau ish dia jadi lagu tu kan. Tapi sebab kita sabar duk tahan benda tu, moga-moga Allah Ta'ala balas balik dengan kebaikan tertinggi di akhirat, sehingga kita dijemput masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada kalam salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salam ke atas kamu manusia-manusia yang beriman kepada Allah, yang sanggup bersabar atas apa yang didapatkan, yang didapati oleh dirinya di atas muka bumi dulu, atas dunia dulu. Dan kita sabar. Orang yang sabar ni dia masuk pintu syurga, kata ulama. Satu, syurga yang dia masuk ni boleh masuk ikut pintu mana-mana pun. Sebab dalam ayat Allah Ta'ala sebut malaikat akan tunggu di semua pintu. Maksudnya sumber pintu masuk orang sabar ni merata. Dan malaikat pula akan escort. Masuk saja malaikat akan tunggu, malaikat akan escort sampailah dimasukkan ke dalam syurga kita yang sendiri-sendiri tu. Sebab tu tuan-tuan, jalan sabar ni lah yang menjadi satu perkara yang membuatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada Nabi SAW seluruh perjalanan Isra' wal Mi'raj, baik pre-Isra' Mi'raj dan juga pasca Isra' Mi'raj, semuanya berada dalam ketetapan atas sebab Nabi SAW mempunyai sifat sabar. Maka dengan ganasnya dunia pada hari ini, buasnya fitnah yang sedang meratah tubuh diri, maka bersabarlah. Dan kerana ia punya Allah Ta'ala punya ganjaran dan balasan adalah satu benda yang out of mind. Sama seperti mana Isra' wal Mi'raj yang kita tak boleh nak jangkakan, ganjaran dan juga balasan sabar juga adalah lebih besar daripada itu. Jadi moga-moga kebaikan bersama dengan kita. Terima kasih ada perhatian. Terima kasih juga pada Surau Wakaf Siti Aisyah atas ruang dan peluang yang diberikan. Tuan Rizal kita minta banyak kali lah, dia bagi tarikh 4 kali, 4 tarikh tu dah ada lah. So pagi ni, semalam dia abang kata esok pagi dah ada apa? Tak ada. Takkan nak pergi pecah nyok apa kan. So kita kata tak ada apa. So pagi ni bersama dengan tuan-tuan. Dan alhamdulillah selesai lah kita sebut berkenaan Isra' Mi'raj. Walaupun hanya sekelumit daripada pengkisahan yang penuh, tetapi moga-moga ia menjadi satu pencerahan yang mungkin akan memberikan kebaikan tauladan yang berpanjangan insya-Allah. Dan kalau ada kekasaran bahasa tu boleh bicara telajak kata terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak daripada ujung rambut sampai ujung nyawa. Kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bab kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Dalam pepatah lama, pantun lama disebut, hidup ini hanya menumpang, air setimba jangan dituang, nafas sesentak ditimang-timang, umur sejenak dikenang-kenang. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadha wastaghfirullahal adzim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa yafawdal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.